Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So ini adalah rakaman yang kedua berkenaan topik asid, base dan garam. Okey, sebelum ni cikgu intend bercadang untuk terus kepada subtopik garam. Tetapi sebelum cikgu nak terus kepada subtopik garam, cikgu nak maklumkan bahawa dalam asid dan base, subtopik asid dan base, ada satu lagi yang cikgu sebenarnya masih belum sentuh, iaitu sekejap okey, iaitu berkenaan dengan standard solution. Standard solution sebenarnya cikgu dah sentuh sikit dengan part R. Dalam bahasa Melayunya adalah larutan piawai. Ada satu subtopik larutan piawai, adalah salah satu ilmu kimia yang agak penting juga. Tetapi cikgu bertanya dengan cikgu Sani, soalan berkenaan dengan standard solution ni, lautan piawai ni kemungkinan ataupun memang tak ada lah. Dia kata tak ada, dah keluar. So cikgu skip lah penerangan ataupun pengajian tentang standard solution ni. Satu topik yang kecil berkenaan standard solution cikgu stop. Cikgu terus akan pergi ke bab garam, topik garam. InsyaAllah di lain masa cikgu akan sentuh balik topik standard solution ya. Kita terus kepada bab garam. Okey, ya, ini adalah bab garam, salt crystals and their uses in daily life. Okey. Jadi cikgu terus kepada perkara-perkara yang penting. Yang pertama adalah korang nampak kot dah, cikgu dah besarkan, tetapi mungkin dalam rakaman ni kecil lah dan tak berapa jelas. So korang kena rujuk balik buku teks ke. Pertamanya adalah berkenaan dengan definasi garam. Definasi garam ni cikgu bagi 3.5 bintang lah. Definisi garam ni boleh keluar dalam peperiksaan tapi ini bukan definisi lagi, ini baru pengenalan. Dia kata ni baru pengenalan, ni bukan definisi, pengenalan, masih pengenalan. Salt is an ionic compound. Jadi garam ni adalah sebatian ion. Kamu dah belajar kan, ion ada dua. Sebatian yang utama ni kelas ada dua, ionic ion, sebatian ion atau ionic compound, and covalent compound. Dua saja. Yang kecil-kecil tu yang ikatan ikatan hidrogen, ikatan apa lagi tu cikgu dah lupa dah. Ikatan tu kecil-kecil. Yang utama adalah sebatian ion dan sebatian covalent. Okey, so kamu kena tahulah ciri-ciri sebatian ion. Sebabnya garam tu adalah sebatian ion. Okey, dan salt can be produced from the neutralization reaction. Okey, biasanya garam ni boleh disediakan daripada proses peneutralan. Proses peneutralan ni adalah antara between acid and base or alkali. So these two reaction will form salt. Okay, antara acid, sama ada acid alkali atau acid base. Acid alkali atau acid base. So sepatutnya korang dah kenal lah apa itu alkali, apa itu base. Yang kedua-dua ni boleh bertindak berlawan dengan acid, menghasilkan garam dan air. Okey, kita teruskan kepada definasi. Tadi cikgu sebut definasi tapi masih belum tunjukkan definisi. Inilah definisi dia. Ni warna kotak, warna purple ni. Salt is an ionic compound formed when hydrogen ion from the acid is replaced with metal ion or ammonium ion. So class, you must be able to jot down to mention all this, every single statement you must have in your answer. Tak boleh tinggal walaupun satu istilah pun adalah sebatian ion. Di sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen daripada asid digantikan oleh ion logam atau ion amonium. Okey, apa maksud dia? Cikgu tunjuk sekejap lagi.
Okey, so dekat sini dia di atas ni dia tunjukkan ada 4 contoh tindak balas yang menghasilkan garam. Cikgu ambil satu dulu Cikgu pergi kepada besarkan sikit mungkin tak nampak Ada banyak, bukan banyak, ada 4. Okey, kita pergi kepada tindak balas yang kedua ni, tindak balas antara asid dan reaktif metal asid dengan reaktif metal. Okey, logam. Tapi bukan sebarang logam, dia mesti reaktif. Logam ni ada yang kurang less reaktif, ada yang reaktif. Jadi kita pilih yang reaktif. Contoh yang reaktif ni magnesium, zinc, okey, aluminium. Ni reaktif lah. Yang kurang reaktif ni copper, silver atau argentum ni less reaktif, so tak sesuai. Okey, so kita ada asid hidroklorik. Asid ni lagi satu kena hafal lah. Asid ada 3 atau 4 asid yang kamu kena hafal lah. Asid hidroklorik, asid nitrik acid dengan sulfuric acid atau asid sulfurik. Kena hafal lah ni 4 ni. Okey, kita tengok asid ini bertindak balas dengan zinc menghasilkan garam. Kenapa zinc klorida ni dinamakan garam? Kalau kita tengok tadi, apa itu asid? Asid adalah garam ialah satu sebatian ion yang terbentuk apabila hidrogen daripada asid digantikan oleh ion logam. Okey, ni atom. Tapi bila dia bergabung, dia jadi ion logam. Ion logam asalnya atom. Tapi berlaku tindak balas, zinc atom ni telah menjadi ion dan dia juga telah menggantikan ion hidrogen ni menjadi zinc klorida. Kalau kita tengok definisi garam tadi, apa itu garam? Adalah satu sebatian yang terbentuk apabila ion logam, dalam konteks ni zinc, menggantikan ion hidrogen. Bila ganti dia jadi zinc klorida. Okey. Garam lah ni. Okey. Memanglah garam yang biasa kita dengar tu garam dapur kan, natrium klorida ataupun sodium chloride. Itu salah satu daripada beratus garam yang biasa kita dengar sebelum ni. Satu tu je lah garam kan. Tapi sebenarnya garam ni ada banyak, mungkin puluh atau ratusan nama garam. Jadi ini salah satunya. Okey, kita tengok lagi tindak balas yang lain yang boleh menghasilkan garam, iaitu yang tadi dengan ni, yang ini pula antara asid dan alkali. Alkali kena bezakan dengan base lah. Alkali ni apa? Alkali ni adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida. Ini yang utama lah. Okey, kalau kita tindak balaskan asid, kita masih guna asid hidroklorik. Sebenarnya tak semestinya asid hidroklorik, apa-apa asid pun boleh ya. Okey, syarat nak jadi garam apa? Ion hidrogen ini mesti digantikan atau digantikan oleh ion logam. Apa jadi kalau sodium ni, natrium ni menggantikan H? Kalau dia bergabung, dia akan membentuk natrium klorida yang cikgu sebut tadilah, garam yang biasa tu lah kan. Apa itu natrium klorida? Garam lah. Kenapa garam? Kerana asal dia asal natrium klorida ni berpunca daripada asid hidroklorik, yang di mana hidrogen dia telah digantikan oleh ion natrium. Jadi ini adalah garam. Natrium. Semua dia ambil contoh HCl tak apa. Okey. Kita tengok satu lagi. Sama je konsep dia. Ni juga asid hidroklorik boleh juga bergabung dengan logam karbonat, metal carbonate,
bila digabung, apa berlaku adalah kalsium ion daripada logam karbonat ni dia akan menggantikan ion hilang dah tak ada dah. Okey, sorry dah comot pula. Okey, kita padam balik. Okey, ion kalsium ni dia akan menggantikan ion hidrogen ni bila berlaku tindak balas menghasilkan kalsium klorida. Apa itu kalsium klorida? Garam lah. Kan? Daripada sini sebab ion logam menggantikan. Okey, yang terakhir contohnya ni adalah kalau kita tengok definisi tadi bukan sahaja ion logam, ion amonium pun boleh. Ion amonium contohnya di bawah ni lah. Di mana asid bergabung dengan amonia. Ni amonia ni NH3. NH3. Okey, NH3 amonia ni bila bergabung dengan ni amonia ni dia pelik sikit. Dia tidak buang hidrogen. Dia bergabung dengan hidrogen NH3 campur H jadi NH4 pula. Tapi tak apa, dia masih garam jugalah. Kan ada amonium ion kan, NH4. Okey, itu satu 4 contoh. Okey, cikgu nak terang lagi lebih detail sini ya. Okey kelas, dalam cikgu besarkan sikit. Besar sangat. Okey, dalam contoh yang dibagi tadi banyak melibatkan asid hidroklorik kan. Bila menghasilkan tindak balas asid hidroklorik, maka garam yang bila bergabung dengan ion logam atau ion amonium, maka garam yang terhasil adalah garam apa? Garam yang jenis klorida lah atau chloride kan. Kita dapat tadi apa? Natrium klorida, zinc klorida kan. Jadi kalau asid ni, H ni digantikan oleh ion logam atau ion amonium, maka dia akan jadi garam klorida. Okey, tapi bukan saja asid hidroklorik, asid lain juga boleh. Apa contoh asid lain? Asid nitrik kan? Asid nitrik boleh juga bergabung dengan 4 perkara tadi ataupun sering keempat perkara. Boleh bergabung dengan ion-ion logam atau ion amonium dengan 4 jenis tindak balas tadi kan. Ada dengan logam, dengan alkali, dengan karbonat logam, dengan amonium. Jadi kalau dia bergabung dengan ion logam atau ion amonium, apakah jenis garam yang akan terhasil? Contohnya dia bergabung dengan natrium, dia akan jadi natrium nitrat kan. Natrium nitrat. Jadi natrium nitrat ni kita kata garam nitrat. Garam nitrat. Jadi kita ada garam klorida, garam nitrat ni berpunca daripada asid nitrik. Okey, ada juga garam asid lain ya, contohnya asid sulfurik pun sama, boleh bergabung dengan ion logam atau ion amonium melalui 4 jenis tindak balas tadi. Asid dengan alkali, asid dengan logam reaktif, asid dengan logam karbonat, dengan asid dengan amonia. Dia akan menghasilkan apa? Contohnya apa? Contohnya dia menghasilkan kalium sulfat atau potassium sulfate. Ini garam jenis apa? Ini keluarga sulfat ataupun sulfate, cikgu eja bahasa Melayu lah. Sulfat. Okey, nitrat sulfat. Okey, satu lagi, ada satu asid yang kita jarang guna, iaitu asid karbonik pun sama. Okey, asid karbonik pun sama. Cikgu bagi contoh, dia boleh jadi apa? Magnesium karbonat lah. Magnesium karbonat. Magnesium karbonat. Okey, jadi ini garam apa? Kita boleh kelaskan garam jenis karbonat. Karbonat. So, kita ada apa? Ada 4 jenis garam, keluarga garam lah. Klorida, nitrat, sulfat, karbonat yang berpunca daripada asid masing-masing yang digantikan oleh ion logam kepada ion hidrogen daripada asid. Okey kelas ya. Okey, itu pengenalan tadi garam. Kemudian dekat sini dia cerita tentang sifat physical properties
Garam. Garam ni umumnya dalam bentuk kristal kan, ataupun serbuk kristal lah. Macam garam dapur Okey. Dan ini ciri-ciri sifat fizikal ni kamu boleh baca sendiri sebenarnya, tapi tak apa, cikgu bacakan, tolong bacakan. Has flat surface, straight sides and sharp vertices. Has a fixed angle between two adjacent surfaces. Same crystals of different sizes still have the same geometrical shapes. Different crystals have different geometrical shapes. Has a specific geometrical shape such as cube, cuboid, rhombus and prism. Tak nampak Tak apa, ni kamu baca balik, ada buku kan. Ini fakta saja. Okey. Kemudian kegunaan dia banyaklah dalam pertanian. Okey, pertanian ni sebagai buat baja, contohnya amonium nitrat. Kemudian yang belakang medicine, perubatan ni macam rakan kamu yang main rugby tu patah-patah tu, dia ada bubur macam kapur ni kan, ini dipanggil calcium sulfate, garam lah. Nama glamour dia lah plaster of Paris, nama glamour dia. Kemudian dalam penyediaan makanan, ada garam macam biasalah sebagai perasa dan preservation, macam mana nak bagi makanan tu tahan lama, ada juga menggunakan garam ataupun garam lah. Okey, boleh baca lebih detail. Okey, cikgu rasa ini rakaman cikgu yang pertama garam, sebabnya cikgu boleh buat panjang, tapi nanti bila nak upload tu dia ambil masa lama dalam YouTube, so cikgu berhenti sini. Nanti cikgu akan buat rakaman yang seterusnya. Okey, kelas cikgu stop dulu sini.